Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syahni Zulaika binti Syahrum Shah, wakil kumpulan bersama Nurul Anis binti Mahidin, Syarin Syafira binti Yusof, Cik Hafidah binti Abdul Razak dan Dr. Ghazali bin Ismail akan membentangkan inovasi kami iaitu Mamba Dice bagi Pertandingan Technovation 2023 dengan memegang ID P43. Sebagai pengenalan, permainan tradisional secara amnya terdiri daripada permainan anjung dan permainan laman yang merupakan contoh warisan kebudayaan Malaysia. Berdasarkan pengenalan ini, kami hasilkan inovasi ini dengan signifikan iaitu masalah yang dihadapi yang mana kebanyakan murid kurang diberi pendedahan terhadap permainan tradisional berikutan daripada permainan kini yang lebih berasaskan komputer dan digital. Kemudian, terhasanya sasaran keberhasilan kami berdasarkan signifikan inovasi maupun masalah yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Sasaran pertama kami adalah untuk membina alat bantu mengajar yang mengintegrasikan pelbagai permainan tradisional bersesuaian dengan kurikulum pendidikan jasmani sekolah rendah. Dan yang kedua adalah mewujudkan aktiviti yang dapat merangkumi domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor murid ketika bermain. Jadi domain-domain ini akan saya perincikan pada penerangan yang selanjutnya. Kemudian terhasilnya tindakan penyelesaian kami pada peringkat 1 yang mana melibatkan prototipe 1 kami. Okay, dari sini puan ataupun tuan boleh nampak prototipe 1 perhasilan Tika Mamba Dice kami. Pada peringkat 1 ini, kami tidak menggunakan dasar ataupun asas tika yang boleh dibawa ke mana-mana. Yang mana kami hanya menggunakan lantai mozaik. Kami tampal selotip di atas lantai mozaik berbentuk kotak-kotak dan juga kami gunakan kertas A4 sebagai penanda setiap kotak mempunyai cabaran maupun permainan yang ingin kami aplikasikan dalam inovasi ini. Dan kemudian kami juga menggunakan kotak serta permainan marker. Dan saiz tika Mamba Dice bagi peringkat pertama ini keseluruhannya adalah 100 cm darab 100 cm yang memuatkan 25 kotak dan satu kotak berukuran 20 cm darab 20 cm. Dan maklum balas daripada prototipe peringkat 1 ini, ruangan terlalu kecil untuk saiz tubuh pemain kerana kami ingin pemain berada di dalam setiap kotak itu dan bergerak dari satu kotak ke kotak yang lain. Jadi itu adalah maklum balas pertama. Ruangan terlalu kecil, kemudian tidak mudah alih dan tidak mesra pengguna kerana asasnya adalah berada di atas lantai. Maka hanya di lantai itu sahajalah inovasi itu dapat dimainkan. Kemudian tidak boleh disimpan untuk kegunaan masa akan datang, tidak tahan lasak dan tiada soalan cabaran. Kemudian terhasilnya prototipe peringkat kedua. Dari di sini kita dapat lihat prototipe 2 perhasilan Tika Mamba Dice yang kami gunakan kotak sebagai asas ataupun dasar inovasi kami dan kemudian kami lapik kotak tersebut dengan kertas mahjong, menggunakan tip untuk membuat kotak dan juga marker sebagai penanda-penanda yang terlibat di atas kotak ataupun Tika Mamba Dice kami. Dan saiz kotak kami besarkan yang mana kalau sebelum ni 20 cm dan 20 cm untuk satu kotak. Tapi sekarang kami gunakan ukuran 1 kaki darab 1 kaki dan keseluruhan tika berukuran 5 kaki darab 5 kaki yang masih memuatkan 25 kotak. Namun masih ada maklum balas berkaitan prototipe peringkat kedua ini yang memerlukan peningkatan yang mana ia tidak mudah disimpan kerana kotak ia bersifat keras jadi tidak mudah disimpan maupun digulung dan tidak kalis air pastinya, tidak tahan lasak. Arahan soalan bagi setiap cabaran terlalu memenuhi ruang kotak dan juga mudah berlaku pertembungan antara ahli kumpulan yang berbeza. Jadi apakah hasilnya daripada maklum balas ini? Dan berlakunya usaha penambahbaikan dan hasil akhir iaitu prototipe peringkat ketiga. Ya, inovasi kami. Di sini kami sertakan lakaran hasil akhir Tika Mamba Dice. Kalau yang sebelum ni hanya memuatkan 25 kotak, sekarang kami buat tika yang ada 25 kotak darab 2. Kotak yang sama, namun kami buat dua supaya dua pasukan atau kumpulan yang akan bermain dapat memijak di kotak yang sendiri. Dan di sini adalah bahan-bahan utama yang digunakan, tip hitam, kertas pelekat dinding sebagai asas utama ataupun dasar tika Mamba Dice ini. Kemudian permanent marker, hoop dan loop
Yang ini saya akan terangkan sebentar lagi dengan lebih jelas. Kemudian kertas A4 serta sampul surat. Dan saiz tika ini adalah 10 kaki darab 5 kaki yang kerana memuatkan 50 kotak. Kalau tadi asalnya 25 kotak saja. Kemudian saiz satu kotak masih sama, iaitu 1 kaki darab 1 kaki. Keberhasilan. Yang ini saya akan terangkan dengan melanjut berkaitan bagaimana pemilihan bahan dan cara bermain ini dapat menghasilkan keberhasilan inovasi kami. Jadi, pemilihan bahan utama iaitu kertas pelekat dinding yang telah saya nyatakan ataupun tunjukkan sebentar tadi sebagai dasar inovasi tika mampat index kami. Kerana ia tidak mudah rosak atau koyak, yang mana kita dapat lihat kami telah bina inovasi ini pada tahun 2020. Dan pada tahun akhir 2022 dan pada awal 2023, inovasi ini telah digunakan baik dalam pameran-pameran yang kami masuki, ia masih lagi kukuh. Jadi ia membuktikan bahawa asas yang kami guna atau bahan ini, kertas pelekat dinding, tidak mudah rosak atau koyak dan mudah digulung untuk perkhidmatan ruang dan proses penyimpanan BBM. Mesra pengguna mudah untuk membuat lukisan di atasnya sama ada menggunakan pensel atau marker. Kemudian berikutnya adalah kami menggunakan hoop dan loop serta sampul surat saiz kecil. Kedua-dua bahan ini digunakan membolehkan sampul surat dilekatkan atau dicabutkan daripada tika inovasi kami pada bila-bila masa. Dan di dalam sampul surat itu kami selitkan soalan cabaran bagi setiap kotak. Jadi soalan cabaran itu dapat disimpan dalam sampul surat dan berfungsi untuk melindungi soalan cabaran dan dalam kurungan lebih kemas. Dan ia juga menggunakan sifat mudah alih kerana kita boleh lekatkan pada tika apabila permainan bermula. Kemudian kita cabut daripada tika apabila permainan tamat. Maksudnya kalau kita nak simpan semula inovasi itu, kita boleh cabut sampul surat itu. Supaya kalau hujan ke air masuk celah-celah, sampul surat kita tidak akan terjejas sebab kita boleh lekat dan cabutkan semula. Dan ini adalah kelebihan inovasi kami. Kerana apa? Kami boleh mengubah soalan cabaran kami berdasarkan apa-apa subjek ataupun apa-apa tugasan. Kalau kami nak buat, tiba-tiba kami nak tukar soalan-soalan cabaran kami berkaitan senaman misalnya. Kami boleh tukar dengan mudah kerana ianya tidak kekal berada di inovasi itu. Itu salah satu kelebihan inovasi kami. Baiklah, kita akan pergi kepada cara bermain. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita akan ada dua kumpulan yang mana yang satu akan bermula pada tapak mula pada tengah kanan dan juga satu lagi akan bermula pada tapak mula sebelah kiri. Kemudian kita nampak setiap satu kumpulan ada seorang yang baling dadu, ada seorang yang di dalam tika. Dan tika akan bergerak ikut bilangan yang dapat pada dadu lah. Kemudian gerak dan selesaikan soalan cabaran yang ada di setiap kotak. Jadi kalau kita nampak tadi, saya mainkan semula. Okey, kita berbincangkan tengah nak buat apa. Okey, salah satu kumpulan ni dia dapat lompat getah dan tugasan dia adalah untuk bermain lompat getah 10 kali. Dah lepas selesaikan cabaran, baru kita boleh teruskan perjalanan. Kumpulan mana yang sampai ke kotak tamat dahulu akan dikira sebagai pemenang. Saya akan teruskan dengan penerangan berkaitan faedah atau justifikasi pemilihan permainan dalam inovasi sebagai alat bantu mengajar secara ringkas. Jadi kalau kita nampak kat sini, di sini saya senaraikan permainan-permainan yang kami masukkan dalam inovasi ini. Batu seremban misalnya, kami menggunakan alat utama 10 biji batu seremban, 5 biji untuk setiap kumpulan. Sebab kita ada 2 kumpulan kan, jadi kami kena sediakan 10 biji. Dan pemain, apa tugasan dia? Pemain kendaki menyelesaikan batu 1 sehingga batu 3. Dan kat sini saya juga nyatakan berkaitan dengan pendidikan jasmani yang melibatkan koordinasi motor halus. Jadi bagaimana pula bagi permainan-permainan yang kami tak gunakan aktiviti fizikal.
Kerana mungkin kami buat begini kerana apa? Kekangan bahan permainan itu sendiri dan juga kekangan tempat ataupun ruangan permainan. Namun begitu, jika kita mempunyai bahan alatan-alatan permainan ataupun bahan permainan dan ruangan yang mencukupi, kita boleh gunakan bahan sebenar dan laksanakan ia secara fizikal. Tak perlu pun kita masukkan soalan kuis ni. Jadi sebab itu kami nyatakan kelebihan utama inovasi kami adalah ianya sangat fleksibel, yang mana kita boleh tukar soalan tugasan itu. Adakah kita nak buat secara tugasan memang fizikal, berbentuk bersifat seperti mana permainan itu secara asal, ataupun kita ubah kepada bentuk kuis. Ini contoh kuis yang kita ada. Bahan apakah yang sering digunakan dalam permainan tarik upih pada asalnya. Jadi kumpulan kena berbincang. Yang mana yang betul? Jika betul, baru boleh diteruskan. Dan pada waktu ini, guru akan bertindaklah, bertanggungjawablah, yang mana tentukan betul atau salah. Kalau salah, nyatakan sebab kenapa salah. Dan di sini juga ada contoh soalan kuis bagi permainan lain. Saya tidak akan nyatakan perkara ini dengan lebih secara mendalam. Perkara yang sama juga, kami nyatakan permainan yang kami gunakan alat utama di antara tugasan berbentuk fizikal maupun soalan kuis, dan kemudian perkaitannya dengan pendidikan jasmani. Ini adalah contoh kuis bagi permainan konda-kondi, terompa gajah, yang mana kita ada kekangan ruangan dan juga alatan. Kemudian lompat tikus, baling selipar, timbang bulu ayam. Laga kemuncuk, lompat halangan, lumba jentik pensel. Ceper, kelereng guli dan pantun teka-teki. Dan beralih kepada poin terakhir kami, iaitu potensi pengembangan ataupun novelty inovasi kami. Yang pertama, tahan lasak dan dapat dibuktikan, yang mana kami hasilkan pada tahun 2020 sehingga kini masih elok dapat digunakan. Dan video yang kami rekod untuk cara bermain sebentar tadi adalah video yang direkod pada tahun ini baru sahaja 2 ataupun 3 hari sebelumnya. Kemudian, mesra pengguna dan mudah disimpan. Ya, kita boleh lipat ataupun gulung sahaja inovasi ataupun tika kami itu. Kemudian yang ketiga, alat bantu mengajar yang menarik dan menyeronokkan untuk murid sekolah rendah. Kerana kami telah buktikan ini, yang mana kami telah pamerkan inovasi ini pada program JRA yang telah dilaksanakan pada tahun 2002 tahun lepas, dan pelajar-pelajar sekolah rendah datang dan melawat serta memainkan inovasi kami, dan kami mendapatkan feedback yang sangat baik. Kemudian selamat digunakan, tak ada apa-apa bahan yang boleh mencederakan para pemain. Kemudian kos rendah, itu yang paling penting, kos rendah. Kalau kita tengok pada bahan utama yang telah saya nyatakan pada awal tadi, ia hanya berjumlah RM50, yang mana kita kos yang sedikit tinggi, iaitu pada harga RM30 hanya pada dasar tikar mampak index itu. Dan ianya selari dengan harga kerana apa? Sehingga kini ia masih tahan lasak dan boleh digunakan. Dan pada akhirnya, fleksibel, iaitu mana-mana boleh digunakan pada mana-mana mata pelajaran, tidak semestinya pendidikan jasmani di sekolah, ataupun tugasan ataupun aktiviti. Kita boleh tukar ikut apa yang kita nak laksanakan. Jadi itu adalah 6 potensi pengembangan ataupun novelty inovasi kami. Sekian sahaja daripada saya. Diharapkan inovasi kami mendapat tempat 30 terbaik dan dapat meneruskan perjuangan kami untuk pertandingan Technovation pada tahun 2023 ini. Sekian, terima kasih.